Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak. Zul Razak 5 sampai jam 7. Jadi hari ini betul 5 sampai jam 7. Semalam tu silap. Sebab seperti saya maklumkan semalam, saya terlupa bahawa kita sepatutnya ada Facebook Live. Tu yang saya silap bagi time. Bagi siapa yang tahulah. Yang saya sharekan time dekat social media. Jadi hari ini topik kita musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda. Sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Wassalam Nabil. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Wassalam Atirah. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat dulu analisa pasaran 2 jam. Saya akan masuk wassalam. 10 nampak sekarang. 10 nampak sekarang. 10. Sebelum ni putih sangat. Jadi bagi dia 10 sikit. Okey, jadi untuk hari ini. Kejap. Betul dah chat dah keluar. Okey. Jadi kita jangkakan berdasarkan movement semasa. Wassalam. Maha Guru. Maha Guru balik. Ada aku baca ni. Okey. Jadi kita jangkakan untuk semasa ni. Kita sedang melakukan lekuk kedua. Ni lekuk pertama. Lekuk kedua. Off pergerakan pembetulan. Pergerakan pembetulan ni. Dari bawah. Daripada bulan 10 ni. 1, 2, 3, 4 dan 5. Sekarang ni kita sedang melakukan pergerakan pembetulan 1 dan ini sekarang. Yang ini sekarang. Soalan dia adalah, adakah lekuk di sini dah berakhir atau tak? 5 pian. Senang sikit kan? Dan seterusnya kita ada satu lagi lekuk ke bawah sebelum kita memulakan pergerakan ke atas. Dan kita jangkakan bahawa low dekat sini untuk indeks utama seperti US 500 dan juga US 30 akan bertahan. Okey, manakala untuk indeks seperti US 100 dan a few indeks-indeks lain dekat negara lain akan break. Beza dia adalah kepada make up ataupun apa yang membentuk indeks-indeks berkenaan. US 500 ni basically general. US 100 dia lebih kepada tech sector. Dia tak ada financial, dia tak ada bank dalam tu. Kita ada untuk US 30 blue chip. Yang tak ada utilities, yang tak ada satu lagi, tak ada transportation. Kalau nak tahulah, jangan trade benda tu saja, tak tahu apa benda tu. Jadi, disebabkan kita masih melihat kepada kelemahan sektor-sektor seperti, inilah guna ETF. Kalau nak tahu, kita lihat kepada pecahan-pecahan, kepada sektor-sektor yang membentuk yang tadi tu. Indeks utama tadi. Jadi kalau kita lihat kepada tech sector, teknologi sector, sekiranya kita ada pembetulan dan kita ada B tadi, ini A, ini B, ataupun 1, 2, 3. 1, 2 dan 3. Kalau kita pergi lebih dalam lagi kepada dia, kita pergi kepada lower time frame, 4 hour. Kalau kita katakan ini sebagai 1, 2, kalau anda ambil Fibonacci extension daripada atas ni kepada bawah ni, 100% dia, 100% dia berada di bawah daripada 100% ini, berada di bawah low. Faham? Projection dia akan break low. Itu XLK. Kenapa kita tengok XLK ni? XLK ni basically adalah lebih kurang sama dengan XLK. Okay, tengok dia punya chart.
adalah lebih kurang sama dengan ini. Nasdaq. Nampak? Chart dia sama. Faham? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Nampak? Jelas? Chart dia sama. Jadi kalau kita katakan, nampak? Untuk Nasdaq ni, kalau kita ada pembetulan 3 lekuk di sini, 1, 2, 3, dia terlalu kecil, tak ada tempat. Jadi, kalau ini kita katakan break, di sini juga dijangka akan break. Low yang sama, low yang sama. Boleh? Jadi, bila pasaran nak naik? Bila 3 lekuk tu nak habis? Antara timing yang kita boleh guna adalah bila XLK ni sampai equal leg dia ataupun 100% daripada 3 lekuk di sini. Boleh. Ataupun sekurang-kurangnya 3 lekuk daripada B, 1, 2 dan 100% dekat 3 ni. Itu paling kurang dia. Jadi kita jangkakan untuk tech sector masih ke bawah. Apakah contoh-contoh syarikat dalam tech sector? Tu saya nampak soalan Amir tadi kan. Itu paling simple nak jawab, Meh. Pergi kepada Finwits, anda masuk kepada Finwits. Kan, pergi kepada Finwits, anda nampak yang hijau besar sebelah kanan ni. Tekan dia. Nampak teknologi kat atas tu. Paling besar adalah Apple, Microsoft dan lain-lain. Nvidia dan lain-lain ni. Boleh? Yes, Apple semalam naik. Betul. Tak kisahlah. Tapi Microsoft turun 4.37. Okey. So, kalau kita katakan ini masih ke bawah, Nasdaq masih ke bawah, dan kita masukkan 2 syarikat berkenaan dia, iaitu yang pertama dekat di sini, kita masukkan Apple. Yang kedua, kita masukkan Microsoft. Okey, jadi kalau kita masukkan ni, Apple ni, dan kita lihat kepada level dia, ini tarik Fibo 3 tempat. 1, 2 dan 3. Ini menghampiri 100%. Yes. Mungkin dia cuma a bit more. Tetapi masih ke bawah. Belum habis lagi. Ni weekly chart. Itu Apple. Microsoft. Benda yang sama. Masih ke bawah. Sebab yang lain-lain ni belum lengkap kini. Kenapalah saya punya ni. Okey. 3 lekuk yang sama. Kenapa kita pilih lekuk ni? Faham kan? Lihat kepada apa? Lihat kepada stokastik kat mana yang dia reset. Faham kan kenapa? Macam mana nak pilih lekuk kat mana kita nak pilih untuk tarik Fibo? Kenapa tak tarik dia dari sini? Kan? Tak salah kalau tarik dari situ. Tapi nampak tak? Dekat atas ni. Dekat dia punya stokastik ni. Jadi ini adalah yang ini. Sebab tu kita tarik kita punya Fibo tu dari sini. Itulah guna stokastik tu. Jadi anda tahu bahawa ini dijangka akan membuat ke bawah lagi. Iaitu 3, 4 dan 5. Itu Microsoft. Okey, ingat dia zone dia tak semestinya sampai 100% kini. Zone dia 1 ke 1618. Sama dengan Apple ya. Ini tak perlu dia cuma sampai sini.
mungkin dia akan ke bawah sikit. 3, 4, 5. Zone. Ini adalah zone. Jangan fikir 100% tu itu tempat ultimate dia. Dia adalah zone. Faham? Tesla, yes. Tesla itu adalah dalam, yes. Mostly dalam 618. Tapi fahamkan bahawa dia zone. Ini dah break. Apple ni dah break 618764. Okay. But masih ke bawah. A bit more. A bit more. Saya nampak ni akan paling kurang pun adalah pada Februari. Kepada Februari punya targeting untuk ni. Kalau kita ambil Fibo time nak guna macam mana? Sama. Lekuk yang sama. Macam mana tarik Fibo ni tadi Fibo apa? Fibo expansion tadi. Okay. So saya jangkakan will be around this time. Lebih kurang sama dalam masa yang ini. Tempat tarik dia tempat yang sama. Tempat anda tarik Fibo expansion tadi. So dalam kotak ni nantilah. Jadi sekurang-kurangnya selepas 23, selepas birthday saya. Birthday saya 24 Januari. Bagi tahu je. Okay. Nak habis pun lepas tu. Ni adalah masanya dijangka dia akan buat turn around. Okay. Kita ada confluence lah di antara time dan juga kepada level. Okay. Belum lagi. Bila market naik, belum lagi. Ni adalah untuk XLK. Saya buang ni dulu semua. Ada chart yang saya lupa nak buang, lepas tu kena lukis balik. Sebab banyak sangat conteng. Ini adalah untuk XLV, healthcare. Healthcare, ada room untuk dia buat 3 lekuk correction. Okay. Ada room. 3, 4 dan 5. Ataupun 3 sahaja. 3 je lah. Ni 1 ataupun A. Ni B. Ni C. Dia ada room. Dan ini dijangka akan bertahan. Ini mungkin 1, 2. 1, 2. Macam mana kita nak tahu dia buat 1, 2 atau tak? Alif, Kimi, macam mana? Kita tengok 2 kat sini, anda tengok stokastik dia. Okey, sekiranya penurunan di sini, mana pen dia? Okey, penurunan di sini, melangkaui 2 di belakang dia. Dan itu adalah 2 yang hitam. Itu higher chances. Kalau dia cuma, maksudnya momentum dia, kalau dia cuma di sini, dan naik balik, dan itu adalah expansion. Maksud dia, lukisan dia adalah macam ni. Lukisan dia adalah macam ni. Itu adalah amat-amat bullish. 1, 2, dan kita akan ada yang biru. 1, 2, dan seterusnya. Yes. Momentum. Okay. Semasa kita tak lukis terlalu bullish. Itu amat-amat bullish. Boleh tak jadi? Yes, boleh jadi. Apapun, 3 lekuk di sini merupakan peluang untuk membeli healthcare punya saham. Duit yang anda dah withdraw tu ataupun ada yang anda dah memang rancangkan untuk beli something untuk jangka panjang, dan healthcare. Saham apa? Sama juga step dia tadi. Pergi kepada Finwits, tengok under healthcare, apakah syarikat-syarikat besar dalam tu? UNH dan lain-lain dalam ni. Boleh? Tengok chart dia sama. Tengok chart dia sama ataupun lebih bullish. Contoh, buka kepada UNH, satu-satu ni.
UNH, kita tengok saham dia sama tak macam yang anda nampak dekat ni tadi. Kalau tak sama, jangan. Faham? Anda tengok dia sama tak dengan XLV. Tu step dia, simple dia. Simple step. Benda yang kita nampak. Nak tahu fundamental dia, boleh? Ini adalah XLV. Ini adalah UNH. Kalau chart dia tak sama, saya tak minat. Ceritalah fundamental dia apa pun. Kalau chart dia rupa sama, saya minat. Chart dia rupa tak sama, saya tak peduli dia. Boleh? Ni nampak sama. Kita tengok momentum dia. Kalau momentum pun sama, okey. Kalau tak jeling. Itu je. Saya tak dapat nak bagi sebab ini jadi nasihat pelaburan. Buat dia punya teknikal yang sama. Faham? Step dia sama. Satu tu tadi. Boleh? Tengok daripada sini. Ataupun anda nak lebih banyak lagi company, what you do is, anda masuk kat Finviz tu, anda pergi kepada screener. Dekat TradingView pun ada sebenarnya. Anda masuk kepada indeks S&P 500, sektor, masuk kepada healthcare. Okay, lepas tu cari market cap yang besar. Saya tak akan beli yang terlalu kecil. Market cap yang ni. Anda klik kat market. Ni free. Yang ni free. Johnson & Johnson, United Health, Eli Lilly. Boleh? Tengok Johnson & Johnson pula. J&J. Kalau dia sama, cari yang nampak sama dengan main dia. Ataupun lebih bullish daripada ni. Johnson & Johnson. Okay, anda tengok chart dia. Kalau bullish, anda boleh cari peluang dia. Faham? So, pergi kepada time frame daily ataupun H4 dan anda nampak penurunan di sini. Benda yang sama. Preferably dia break. Kalau tak apa pun. Benda sama. Faham? Turunkan penggunaan leverage dan preferably anda beli share instead of CFD. Tapi kalau nak kenal mula-mula bagi permulaan, tak salahnya untuk anda belajar guna CFD dahulu. Sambil tu kumpul modal, lepas tu kalau ada peluang nanti buka share account. Boleh? Tu antaranya. Sektor-sektor yang kuat. Lain daripada tu. Kita tengok. Saya akan post a bit of update, some of update ke hujung minggu ni kepada sektor-sektor ni. Okey. Ini belum. Ini memberikan kita satu timing untuk nak lihat kepada pasaran. Satu saya masih jangka ke bawah. Detail dia adalah ini. Kita masih membuat lekuk satu. Ni masih lagi 3. Faham tak? Daripada sini, daripada high di sini, ini adalah 1, 2 dan 3. Breakout 3. Jadi dia tak dapat breakout 3 sebab belakang dia 5. Dia kena sekurang-kurangnya ini. Ini paling kurang. Paling kurang. Salam sore. Ni Sunbi tadi. Pagi kahwin, sore dah cerai. Faham? Ni paling kurang dia. Ini paling kurang dia. Kita boleh letakkan 3, 4, 5, lepas tu baru dia nak naik. Tu paling kurang dia. Tapi disebabkan oleh indeks tadi, yang menunjukkan akan ada 2 low, ini tak dapat buat 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? Dia kena buat 9. Maksudnya, faham maksud saya? XLY tadi, tengok ni XLY. Okey. Ini consumer discretionary ya. Okey. Ini adalah
SPX, S&P 500. Okey. Di sini kita jangkakan akan ada ini. Okey, penurunan sini. Ini berapa lekuk? Sini kita jangkakan 5 lekuk kan. Ini tak dapat buat di sini, dia tak dapat buat macam ni je. Quad handsome. Tak dapat. Satu kita tandakan 3, 4 dan 5 untuk dia menghabiskan benda ni. Satu kita tandakan dia akan buat 3, 4 dan 5 untuk melengkapkan 100%. 2 lagi low. 2 lagi low. Kita tak dapat, maksudnya saya tak dapat buat macam ni. Ni 3, ni 4, ini 5. Lepas tu masuk 618,764, lepas tu naik. Tak dapat. Dia tak masuk, dia tak kena kepada distribution dia. Dia kena buat sini 1, 2, 3, 4, 5 untuk habiskan 3. PM tepi. 4 dan 5. Itu baru masuk akal daripada sudut distribution. Okey, jadi untuk consumer discretionary ni belum masanya. Okey, apakah syarikat-syarikat dalam consumer discretionary? Belum lagi. Anda tengok syarikat-syarikat dia semua tengah teruk tu ni. Sekali lagi, anda masuk kat FinViz tu, anda masuk kat consumer defensive. Okey? Tengok syarikat-syarikat dia. Seperti P&G, Coca-Cola, Walmart, PepsiCo, consumer defensive. Consumer cyclical. Ni seperti Amazon, Tesla. Satu Tesla, belum lagi. Yes, saya tahu dia nak sampai. Ni adalah Tesla. Ni adalah Tesla. Tesla ni dah berada dalam zone. Kalau kita tengok kat mana kita nak tarik Fibo dia. Benda yang serupa. Tengok dekat indikator dia, stokastik, kat mana yang dia reset. Kat mana yang tinggi. Ini tempat dia. Tarik Fibonacci dia. 1, 2. Tak payah elite wave pun. Kan? Ni dah sampai 100%. Tapi ingat, dia adalah satu zone. Dia adalah satu zone. So, 3 dia akan extend. 4, 5. Barulah dia dapat naik. Tesla kalau berada dalam harga ni murah tau. Boleh? Itu Tesla. Ni dah sampai 100%. Anda tak pergi short dia. Sepatutnya kita cerita short dia daripada sini. Kita dah cerita bulan lepas kan. Cari short untuk syarikat-syarikat tech. Untuk untuk yen pair dan dolar jangan lagi. Belum. Dolar punya honeymoon time dah habis. Trend dekat dolar tu. Dolar tengah buat correction. Dan selepas ni dolar akan sideways lebih. Sideways ke atas lekuk 5. Okey, itu Tesla. Nampak? So, masih ke bawah. So, secaranya untuk indeks semasa, kita jangkakan sama ada B ni lengkap. Sekarang ni, dia tak ada confirmation. Ini masih sideways. Dia kena break A ni, baru kita katakan ini permulaan ke bawah. Dia boleh lagi buat ke atas. Selagi dia bawah daripada high di sini. So, sekarang ni sideways. Saya tak tahu. Ini saya boleh lukis jadi macam ni. Ni 1, ni 2, ni 1, 2. Lepas tu 3, 4, 5, A, B. Baru dia buat C. Baru jatuh. Ni tengah sideways. I don't know. Dia nak ke mana. So, boleh tak short dia? Tak. Index stand on the side sebab tengah sideways. US 30 yang sama. US 100 yang sama. Tunggu mana-mana. Yang kalau dia break ke bawah,
Dan kita tukar, dan kita seperti yang kita lukis sekarang ni. Kenapa kita lukis ke bawah? Sebab JP225 ni break. Itu sebabnya kita lukis ke bawah. Itu je sebab dia. Okay. UK100. Ini mungkin breakout ke atas satu lagi. Kalau ini breakout ke atas, kita akan lukis dia sama seperti IBEX. Di mana kita letak 2 di sini. Dan ini cuma lekuk 1, 2. Ini tempat membeli. Faham? Tak kisahlah UK ekonomi slow down lah, apalah, saya tak tahu. Okey, sekiranya dia break high kat sini, ini pun nampak dah break high sebenarnya. Tapi kalau dia buat 5 daripada bawah ni, kalau dia buat 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 break, 1, 2, 3 kat sini merupakan tempat untuk membeli. Faham? Instead of anda fikir, ini murah sikit daripada US30, US100. Tak kisahlah orang cerita ekonomi UK lah, apalah, politik dia lah, saya tak tahu. Yang saya nampak kat teknikal kat situ, dia memberikan ruang. Dan ini anda boleh trade, anda boleh beli dengan modal yang lebih kecil. Dia murah, UK100. Berbanding dengan anda masuk US30, US100. Kalau boleh dia break atas tu baguslah. Ni tengah, kalau dia naik ke atas, ini lekuk 3. Selagi dia tak break, kita tak tukar. Okay, span 3, dan dia akan dilukis sama macam span 35. Okay, dia akan dilukis sama macam tu. Okay, UJ. UJ ni dah break high, tak ada apa, ni masih C. Ini 3, 4, 5. Situ tak ada divergence. Kalau sini turun ke bawah, itu make sense. Sebab dia ada divergence. Okay, A, B, C, nothing. Okay, masih dijangka ke bawah. Ataupun ni lengkap. Tak ada buntu, tak sedap. Tak ada bumbu. Okay, so ini saya boleh letakkan 5. 5 habis kat sini dan kita membuat yang lebih besar. Faham? Ni tak ada sequence dia dah lengkap. Dia boleh naik ke atas ataupun extend. Kita sedang lukis extension. Kenapa kita jangka ke bawah? Sebab indeks dijangka buat lekuk 3. Faham? Indeks dijangka buat lekuk 3. Sebab itu kita kena buat some sort of lekuk 3 dekat yen pair. UJ lekuk 3 ke bawah. EJ. Mana EJ? EJ dijangka ini. Lekuk 3 ke bawah. Lekuk, some sort of lekuk 3 ke bawah. Boleh tak dia lengkap kat sini? Boleh. Itu C. Ini W. Situ C. Sebelum jatuh balik ke bawah. Faham? Tak ada sequence untuk anda trade. Untuk yang ini tak ada sequence untuk nak trade dia. Sebab breakout dia tengah buat breakout 3 lekuk. 1, 2, 3. Kalau sini breakout 5, 1, 2, 3 boleh short. Itu untuk shorter term. Faham? Ini breakout 3. Tak ada apa. Masih korektif. Ya. 3 tu boleh jadi A, B, C. Boleh jadi apa? C ni. Lengkap. Kita extend je tu. Jadi tak ada apa. Kalau dia breakout sekali lagi, then dia punya pantulan tu adalah kawasan untuk short. Okay. GJ, sama. Nothing. Kalau ni buat macam ni, anda nampak yang macam ni. Naik satu lagi. Ini tempat short. Sebab ini nampak seperti 5. Okay. Ideally dia break ini. Dia 1, 2, 3 adalah short.
Itu untuk GJ. Bagi mereka yang higher risk, anda tarik Fibo di sini, dalam ni. Saya akan masuk either GJ ataupun EJ untuk long. Daripada 100% kalau dia sampai 100% di sini. Kalau ni sampai dekat ni. Bukan ambil yang besar, ambil yang kecil. Sebab ini mungkin adalah flat. Okey. Ini tak sampai 85.4, tak sampai 90%. Ingat, Fibonacci itu cuma sebagai satu kita punya filter. Structure nombor 1. Okey. Tu rule dia. Jadi, ambil yang dalam ni, 100% ni second long. Sebab 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan apa? 2 macam ni. Sama dengan apa? Atirah? Tunbi? Sama dengan apa? Faham? Okey, sekurang-kurangnya 3 lekuk di sini. 50%. 50% daripada, 50% daripada sini. B kepada C ni. 50%. Kita akan letakkan BE. Boleh? Itu adalah untuk GJ. Saya tak letakkan blue box. Yes, sama dengan yang tadi. Saya tak letakkan blue box sebab itu bukan 3711. Okey, satu saya sebutkan, itu adalah bagi mereka yang agresif. Sama juga setup untuk EJ sini. Okey, EJ dah dekat dah. EJ ni dah dekat. Okey, 100%. Sama dengan yang kawan tadi. Jadi, maksud saya, kita mungkin cuma melihat correction 3 lekuk di sini. Ataupun 7 lekuk di sini. Yang ini. Ini je. Faham? This one akan ada 1, 2 dan 3. Sama dengan yang tadi tu. Itu agresif. Itu agresif entry. Jadi kalau dia buat 1, 2, 3, dia akan ada 4 sendiri. 4. Satu kita ambil yang 50% yang last ni. Sebab kita jangkakan ini merupakan diagonal. 50% lekuk ketiga sini. Then kalau dia nak turun pun, kalau dia turun, ini bukan W dah, ini A. Kalau itu jadi, then index dan ini jadi B. Kalau dia jadi macam tu, index tadi akan break bawah. US 500, US 30 akan break bawah. Tu kaitan dia. Of which kita tak nampak sekarang ni berdasarkan ETF. Okey, itu adalah untuk EJ, GJ, saya tunggu bawah untuk nak buy. AJ tak ada. Cat JPY tak ada. Nampak AJ kita lukis macam mana? AJ ni kita lukis sebagai 5. Okey, sama juga 3 lekuk. The same thing. 1, 2 dan sini kita extendkan. 3, 4, 5. 2 lagi low. Yes. Tu cara nak pilih. EJ ke GJ aku nak masuk? Pilih GJ. Sebab Euro di GBP kita lukis ke mana? Ke bawah. Nampak sendiri? Tu cara dia. Exactly. Okay? Ni kita tak dapat trade sebab ini adalah nampak macam flat. Cat JPY. Nothing. Ini pun kita ini pun boleh jadi flat. Habis kat sini je. Lepas tu sini adalah A, B, C. Ambil kau pergi buy, kau pergi sell kat situ, tak dapat.
Dua lagi low. Ni saya lukis dia. Dua lagi low. Satu low pertama, satu low kedua. Dia boleh lengkap dan terus naik daripada situ. Okay. So, kalau kita lukis macam ni, itu bermakna dollar index kat sini. Kenapa kita lukis macam tu? Sebab masih tak dapat tolak kemungkinan untuk dollar index di sini akan buat motif. Faham tak? Jadi GU akan jatuh lebih laju daripada UJ naik. Ya? Dan ini kita jangka motif. Mungkin tak dapat tolak kemungkinan, but tak kisah. Saya akan pilih untuk GJ tadi untuk nak long dia dari sini. Sebab kalau anda ambil Fibonacci kat sini, untuk dia tak break bawah, X ni kena tinggi. Yes, antara GA dengan EA adalah GA. Faham? X dia kena tinggi. Jadi kalau kita tunggu 50% daripada ketiga ni, kita dah safe dah. Anda dah keluar separuh dah. Ni sebenarnya. Tu cara nak pilih mana satu yang lebih kuat. Okey, untuk GJ. AJ nanti. Boleh break ke atas, boleh. Itu cuma lekuk 4. Faham? Ni kalau break ke atas jadi apa? Tak ada apa pun. Ni 1, 2, 3, 4, 5. A. Ni B. 1, 2, 3, 4, 5. C. Ini lekuk 4. Pindah situ. Lepas tu turun bawah balik. Tak ada apa. Tak ada perubahan struktur. Okay, AJ pun sama. Tak ada apa. KJPY pun sama. Dolar. So, dolar berdasarkan apa yang kita ada sekarang ni, dolar either dia dah complete ataupun ini adalah A, B dan C, W. Sini X dan sini akan berterabur sikit. Dolar, jangan trade dia sekarang. Jangan trade dia sekarang. Structure dia tengah sideway. Nothing. Oh, low, high, higher low, higher high. Betul? Tapi dia boleh complete A, B dan C. Faham tak? Ini A, ni B, ni C, ni W, ni X. Lepas tu berterabur dia. WXY tu berterabur tau. Dollar stand on the side dulu. Okay. Euro US dollar, nothing. U-Shave pun nothing. Ni possible. Kalau U-Shave ni break bawah, ni 1, ni 2. Okay. GU tak ada apa. Masih ke bawah. Tapi lebih sideway. Movement dia lebih sideway. Satu kita tandakan sebagai W, X dan Y. UCAD, nothing. Sama ada kita dah sampai tempat X dia ataupun lebih jauh lagi ke bawah. Nothing. Lihat besar dia. Sideway. Okay. AUD. Dolar punya honeymoon tu dah habis. Ni boleh break ke atas lagi, boleh? Okay. NZD. Ni boleh break ke atas lagi, boleh? Tapi setakat ni saya cuma nampak 3. 1, 2, 3. Sebab itu, kita jangkakan bahawa gold pun dah tamat dan ke bawah. Tapi gold pun nampak setakat ini 1, 2, 3. Tak nampak? Dia boleh lagi break ke atas, boleh? Kalau saya nak tunggu dia turun ke bawah, bukan nak short gold. Saya nak beli Barrick. Sama juga dengan saham tadi, di mana Barrick buat 3 di sini. Kita akan cari peluang untuk long sekali lagi Barrick. Bukan long, beli Barrick. Melabur kepada saham Barrick. Okey. Ni tak turun-turun ni. Tunggu dia. Dah buy kat sini, tunggu sekali lagi. 100% yang kita tandakan bila tu Alip? Bila Kimi? Kita tandakan 100% ni price dekat sini. Kita tengah tunggu yang ini kan.
Kita tunggu cerita yang ni dari sini. Ni bukannya untuk anda trade. Ni benda yang kita pegang lama. Yes, silver dah bounce awal. Silver menunjukkan yang gold tadi. Maksud Sunbi adalah yang ni. Silver, nampak? Ni 5. Kalau silver ni 5, gold kat sini, ni silver 5, gold kat sini kita jangkakan akan buat 5. 1, 2, 3, bounce, 4, 5. Okey. Sebab tu saya alihkan. Saya sudahkan move ni. Itu silver. Minyak pun sama. Either ini dah habis dan 2 tu ke atas. Ni nampak dah habis. Maksudnya struktur ini dah lengkap. Nampak? So 2 kita dah lengkap. Tak turun le Exxon. Nampaknya. Tunggu Exxon. Macam tak turun-turun. Macam dulu lagi Kimi. Alip, macam dulu kita tunggu Exxon kan. Tak turun-turun. Pian. Samalah Exxon ni. Kalau macam ni tak ada, dia tak buat dia. Ni dah naik. Kalau kita tengok minyak dia kan. Macam tu lah cerita Exxon. Kena bye-bye lagi lah. Tak apa. Ni 1, ni 2, 3, 4, 5. Lepas tu 1, 2, 3 sekali lagi. Okey? Exxon ni. Kena bye-bye lagi ya. Duk tunggu. Kalau tengok cerita minyak ni kan. Kalau tengok cerita minyak ni. Mana minyak ni? Exxon tu dah tak ada. Tak ada. Sekali je dah mati. Tak apa. Ada syarikat-syarikat minyak lain. Pergi scan dia. Scan syarikat-syarikat minyak lain. Macam minyak tu lah. Dapat pegang-pegang ni. Yang tu jangan jual-jual. Pegang. Jangan keluar yang tu Pian. Tak ada dah dapat harga tu. Tak ada dah. Tak ada minyak. Tak ada. Tak ada dah dapat harga tu. Ni dah lain macam minyak. Kalau minyak ni lekuk 3. Ni harapan dia kalau dia buat A ni. Ni A. Ni A, ini B kat atas sikit. Kalau dia buat yang tu, ada harapan. Tapi dah reset tu. Tak ada can. Boleh ya dia buat A. Tapi nampak kalau dia nak buat besar macam ni, dia tak ada room. Ni kena besar. Faham? Macam tak ada can ni. Tak apa. Ada benda-benda lain. Masuk benda-benda lain lah. Freeport ni. Masih ada can. Freeport. Kita tengok copper. Copper naik tak? Alamak. Tak ada can kan. Ni pun habis macam ni. 3, 4, 5. Tak adalah dolar tu kuat sangat. Ni pun nampak dah habis. Tu bermaksud untuk dolar dah habis. Dolar tak ada. Rusia pun buat hal pasal minyak. Okey, ni adalah untuk minyak semasa. Untuk copper semasa. Kalau macam ni tak ada can lah. Untuk Freeport tu. Untuk Freeport ni, malam ni naik macam ni. 3, 4, 5. Kita tunggulah. 1, 2, 3, 4, 5. Tunggu ni. Faham? Tak ada can. Untuk trade, boleh trade ni. Untuk trade. Untuk trade, Freeport. Untuk trade, shorter term. Tak ada can. Tengok sekali lagi minyak. Tak ada can. Tak ada can. Nak kejar dia tak dapat nak kejar. Tak dapat. Yang lain-lain tak ada. Okay. Crosses, nothing. Euro GBP tak ada apa. Euro AUD tak ada apa. Minyak tak ada can. Dapat tengok. Dapat bye-bye. Dapat bye-bye. Yang beli dulu tu jangan jual. Yang beli dulu tu simpan je.
Simpannya. Simpan. Kalau minta sijil, kalau beli ada sijil lah, beli simpan sijil. Tak ada can. Dah tu kenapa kalau komoditi naik, indeks tak naik? Sebab komoditi naik tu, inflasi naik. Inflasi naik, kadar faedah mungkin naik. Masalah komoditi ni, kan, dia lebih kepada masalah apa tau? Masalah supply. Banyak negara yang dah kawal siapa dia nak jual dan tu masalah dia, supply. Demand ada, tu yang inflasi duk tinggi. Jadi inflation tinggi, kemungkinan untuk kadar faedah lebih tinggi. Saya tak terkejut minit mesyuarat Fed malam tadi kata apa, tengah malam tadi. Mungkin tak tolak kemungkinan untuk higher rate sekiranya inflation kekal tinggi. Kalau harga minyak dah start macam ni, dan seperti kita projek ni, habis. Dan permintaan industri, yes, Sundi. Permintaan industri. Dia ada bulan-bulan tertentu untuk minyak kalau nak tahu. Industri punya demand. Logi penapisan tingkat pengeluaran adalah pada Januari sehingga Mei. Okey? Ni adalah lazimnya bila logi-logi penapisan, instead of dia akan menumpukan kepada pengeluaran gasolin. Kenapa Januari sehingga Mei? Sebab sama punya vacation, di mana penggunaan gasolin tu meningkat. Jadi diorang ni bukannya tunggu bulan 6 tu, bulan 5 baru start beli minyak. Tak. Anda akan dapati XLE, XLI, Januari sehingga Jun, XLI lain sikit. Okey, minyak lain sikit Januari sehingga Mei. Ni semua saya dah upload yang ni. Itu masanya lazimnya apabila low dia dah tercapai ataupun dia masuk lekuk 3. Okey, kita tengok XLI. Ni maksud saya. XLI, mana XLI? XLI. Okey, inilah lazimnya bila kalau teknikalnya either kalau kita tengok yang tu tadi, either ini ke atas ataupun ini dah habis. Dua kita terangkit kat sini. Okey? Ataupun satu lagi adalah XLE. Asalkan anda tak jual dia. Okey, yang sama. Kalau tengok harga minyak tadi, ini dah naik. Untuk malam nanti, ini akan naik. Kalau tengok harga minyak, ini akan naik. Okay, then this. Hopefully ini berlaku lah. Kalau ini berlaku, dan kita ada masih ada can dekat Exxon tu. Okay, hopefully itu berlaku. Kalau tak, kena bye-bye. Dia habis kat sini je, naik. Ni 1, 2, 3. Kena bye-bye. Tu tak dapat buat apa. Siapa tahu benda tu nak jadi kan. Kalau saya tahu, saya tak buat sesi. Tengah kira duit. Buat apa aku nak buang masa duduk sini kan. Faham? Kalau tengok minyak tadi, punya harga macam yang option kedua tadi. Option yang tadi tu. Tengoklah. Hopefully sini. Ini kan ada lekuk 2. Asalkan anda jangan sell minyak. Minyak tu dah sampai kawasan support weekly dia. Dah sampai. Dah sampai. Daily pun dah sampai. Okey? Tak tahulah cerita dia apa kat market. Apa jadi. Okey? So, itu idea kita. Di mana saya lebih kepada untuk membeli saham yang lama. Untuk yen pair sampai kawasan support
Dan kita akan cari peluang untuk 3 lekuk pertama dia. Itulah kalau tahu kan. Kena bye-bye ni semua ni. Ni semua naik Sunbi. tak payah sesi. Betul? Ni mungkin 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hopefully ni berlaku. Then kita dapat ikut balik. Okey, terlepas ini jangan risau. Dia tak turun. Tak apa, kita tunggu yang besar sikit. Ni cantik sikit. Okey. Don't worry about terlepas. Tak ada cerita pasal terlepas. Nampak yang lain-lain tak ada gerak. Itu maksudnya itu spesifik kepada minyak dan copper tadi. Gold tak ada reaksi. Lain-lain tak ada reaksi sekarang. Yang react ni, ni cerita minyak tak tahu apa cerita dia. Kan? Masih ada peluang untuk ini berlaku. Don't worry. Masih ada peluang untuk ini berlaku. Kalau ini berlaku, baguslah. Kita nak beli Exxon. Saya peduli apa kan minyak ni? Saya nak beli Exxon. Okey. Sebab ini tak ada, bukan peduli apa. Sebab dia tak ada sekuen yang kita boleh trade. Kalau dia break high kat sini, kita boleh trade. Sekarang ni dia dah masuk zone sideway. Sampailah dia break high. Baru kita continue daripada atas, daripada bawah ni. Faham? Then baru kita trade dia. Maksudnya dia break high sini. Then baru kita cari dia. Low, high, higher low, high, high. Then kita carilah. Itu yang kita tunggu. Untuk Exxon. Kena bye-bye lagi Tian. Sakit hati je. Buka je nampak Exxon sakit hati je. Okey, kita break dulu. Dan kita sambung balik selepas ini dalam 5 minit. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya sedang perhatikan harga minyak untuk semasa. So, setakat ini kita nampak 3. Sunbi, jangan overreact dahulu. Ini masih boleh buat ke bawah. Okey. Masih ada can, Pian? Masih ada can. Okey. Ataupun ini. A, B dan C. Okey, B dia kecil je. Macam ni. Dan kemudiannya C dia adalah 618. Okey. So, kalau itu berlaku, itu good news. 618 ni bawah lah pula. Tak dapat juga. Tapi hopefully bounce dia tinggi sikit lah. Kalau dia punya bounce ni tinggi sikit, then ada chance lah untuk itu berlaku. 3, 4, 5. Dan bounce macam ni, masih ada peluang untuk benda ni. Kalau benda ni berlaku, bukan trade minyak, trade tunggu XOM tadi. Okey? Tunggu benda tu. Sama juga macam sempat intip masa break tu. Sebab kita nak kena bye-bye. Dok kena bye-bye. Kita kena bye-bye 2 tahun lepas kena bye-bye. Dia pergi tak balik. B kena jauh sikit. Itulah. Kita tak nak kena bye-bye lagi. Dok kena bye-bye je dengan ni benda-benda peluang. Ni kita cerita Exxon ni. Siapa yang baru ikut, kalau nak tahu, kita orang ni cerita yang dekat sini tau. Yang cerita dekat kawasan sini. Kan? Kini cerita dekat kawasan sini. Kalau nak tahu. Bila dia break high sini yang lepas, kita tunggu kat sini. Ini tak sampai. 100% dia tak sampai. Kita tunggu bila dia break out. 100% kat sini tak sampai. Kalau nak tahu. Ni yang kita tengah cerita ni.
Kan? Yang dekat sini 100% dia kecil pun tak sampai. Dia terangkit saja. Itulah 3 kali kita tunggu. 1, 2, 3. Tak dapat-dapat. Kali ni dia break sekali lagi. 1, 2, 3. Masa COVID dia kosong terus. Dia pergi kosong. Bulan 4. Masa minyak tu kan. Bulan 4. Tu yang ini. Yang ini. Bulan yang ini. Futures minyak. So, sekali lagi, harapan. Jangan dia harapan palsu lagi. Tu. Kalau dia buat macam ni, then tunggu yang ni. Okay? Kalau dia turun terus, that is good untuk kita masuk. Nampak struktur dia untuk Exxon? Bukannya trade minyak tadi. Ni benda yang, dia takkan balik dah price ni. Price ni takkan balik dah. Okay, dan Freeport. Freeport bagi siapa yang ada position lagi, yang kawasan ni kan. Ni sama dengan Barrick tadi lah. Freeport ni awal sikit. Okay. Ni untuk sekali lagi untuk entry, untuk beli lagi. Yang ini bukannya keluar daripada yang ni. Yang ni jangan keluar. Okay. Tujuan saya ceritakan benda-benda ni dalam sesi awal tahun adalah disebabkan kepada pembentukan objektif. Putin kata bye-bye bang.